Petani-petani bendang sawah, dia mesti kenal padi kena bom. Cantik di luar tapi dalam dia kosong. Dia macam kena bom, habis hitam pokok padi. Kita mesti kenal pelbagai jenis siput yang datang, yang memakan benih-benih padi. Yang paling terkenal ialah siput gondang. Jadi jangan kita salah faham. Serupalah kita dengan semut. Ada orang bila ada semut, dia sembur nyerit set, bergelimpangan mati beramai-ramai semut. Sedangkan semut itu kerjanya ialah menghalang anai-anai. Bila anai-anai ada, semut akan lawan. Dan anai-anai akan kalah dengan semut. Dia akan lari ke tempat lain. Bila tuan-tuan tidak suka dengan semut dalam rumah, tuan-tuan bunuh sarang dia, maka anak-anak akan datang pula. Maka dia makan kain kita, dia makan dinding kita, dia makan gebor kita. Gambar kita menikah hari itu pun digigit keritnya habis. Jarang semut hisap gambar kita, jarang semut makan kain kita. Tapi bila datang si semut merah, ya, semut yang nama dia anai-anai ni, dia tak kira. Rambut kita pun dia makan. Sebab tu tuan-tuan jangan duk marah sangat dengan semut. Dia ada fungsi dia. Begitu juga dengan burung. Dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj ini disebut tentang burung yang mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj sebagai satu organ. Nak sebut organ ke? Sebagai salah satu bahan yang mencuci, yang membersihkan. Nama dia burung. Maka tuan-tuan pun pergi ke zoo. Kita pergi ke zoo, kita tengok buaya. Apa buaya buat? Nganga 24 jam. Nganga saya. Sebab dia menunggu burung untuk masuk dalam mulut dia dan mencuci gigi dia. Sebab tangan-tangan buaya pendek. Macam mana dia nak korek gigi? Macam mana dia nak tarik daging lekat celah gigi dia? Tangan tak sampai. Maka Allah hantarkan burung. Burung pun terbang masuk dalam mulut buaya, dan dia makan daging-daging yang melekat di gigi-gigi buaya tadi. Bersihlah gigi buaya, burung pun terbang. Masya Allah. Dan buaya tak makan pun burung tu, sebab buaya tahu berus gigi dah sampai. Nampak ada Allah ni dia atur ekosistem alam. Sayang tuan-tuan, bila alam ni kita tak nampak, kita tak tengok benda tu. Macam kita tengok ular. Ular sawa dia makan sekali sehari ke je mana? Saya fikir tak pernah pula tanya ular sawa. Ular dia makan seminggu sekali. Sekali dia makan seminggu. Maknanya kalau tuan-tuan nak jimat, bela ular sawa. Bela ular. Sebab tu hari ni ramai orang bela ular. Bela kucing 24 jam dia makan. Nyau makan. Merendek kaki kita. Bela ular dia tak merendek. Dia lepas ni akak-akak bela ular. Jimat belanja. Seminggu sekali. Dan dia hanya makan makanan yang panas. Dia tak makan bangkai. Dia makan ayam hidup. Yang hidup-hidup, yang mampu dia tak makan. Sebab lidah dia akan merasa orang ni ada nadi ke tak ada nadi lagi. Pada lidah ular tu. Sebab tu kalau tuan-tuan bela ular sawa misalnya, bagi dia bangkai ayam, dia tengok lidah dia jelek dekat situ, dah mampu dah ayam ni. Tapi semua benda itu hari ni manusia cerdik. Dia nak bagi ular sawa makan ayam yang dah mati,
Dia gantung ayam tu. Kemudian dia bagi gerakkan ayam tu, seolah-olah ayam tu hidup. Dah ular sawah tu pula bodoh. Ni hidup lagi kata dia. Maka tuan-tuan tengok manusia nak ubah alam. Macam dia tanam pokok. Pokok ni, sayur ni, dia tumbuh dengan sebab adanya cahaya malam, cahaya bulan, cahaya matahari, buatkan makanan daripada cahaya. Maka nak bagi pokok tu cepat beranak, cepat membesar, dipasangnya lampu di sebelah malam. Disangkanya pokok tadi siang, maka dia pun buat kerja 24 jam. Pokok sama pokok cakap, lebih overtime kita ni, langsung tak malam. Sebab tu ada sayur yang cepat boleh makan, sebab siang malam cerah. Manusia itu yang gunakan jadi khalifah. Macam kita tengok orang mencandak sotong. Macam mana nak panggil sotong tu naik di atas? Sotong kan lembek, lambap. Maka pasangkan lampu di atas laut. Dia tengok warna hijau, berkelip-kelip, maka dia pun akan naik tengok lampu tu. Bila dia naik, tuan-tuan pun candatlah dia. Tarik dapat. Jadi gunakanlah otak. Bagaimana nak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab kita adalah khalifah. Kita yang kontrol, bukan mereka yang kontrol kita. Tapi hari ini sifat khalifah tu dah dibuang. Virus kontrol kita, bakteria kontrol kita. Okey, tak boleh rapat ya, nanti penyakit. Jangan pergi sekolah ya, nanti penyakit. Ada binatang sana. Siapa yang main bola boleh buka topeng, tapi yang duduk tengok tu kena pakai topeng. Siapa yang nak sembahyang pakai topeng ya, tapi masa nak makan nasi boleh buka. Kenapa waktu makan, bakteria tu dia jangan kacau. Dia nak makan, duduk rehat. Betul ke tak betul ni tuan-tuan? Fikir apa saya cakap ni. Allah bagi pada kita otak, nama dia khalifah. Kita yang kontrol binatang. Tapi hari ni mereka nak ubah benda ni. Kita dikontrol oleh binatang. Salam tak boleh, akad nikah tak boleh. Apa? Berkuasa sangat ke binatang? Atau kamu yang mereka binatang? Sampai ustaz nak ceramah pun kena pakai topi askar. Tak faham sudah. Baik, kita sambung. Saya nak ajak tuan-tuan fikir, belajar daripada hadis. Bagaimana Allah jadikan alam ni saling membantu di antara satu sama lain. Kita kata boya yang begitu ganas. Boya yang begitu ganas, yang tolong dia ialah burung. Burung duk pagut daging-daging dalam celah-celah gigi dia. Masya Allah. Kita duk kata cacing tu tak elok, ulat tu tak elok. Padahal cacing itulah yang menggemburkan tanah, yang menyuburkan tanah. Jadi tanah tu jadi subur. Bila ulat dah tak ada, cacing dah tak ada, maka dia akan jadi kering. Tanah tidak lagi menjadi subur. Saya cakap macam ni sebab saya dengan kawan saya baru ni duk tengok baja. Baja yang kita buat ni jadi macam uncang teh atau macam uncang teh. Dah daftar dah copyright, hak cipta. Rendam macam teh, siram. Kita buat daripada ulat, buat daripada benda-benda alam, tak ambil bahan kimia, supaya pokok jadi subur, tanah tak rosak. Dan tuan-tuan ambil satu yang siram pokok tu, rendam satu macam teh tu, siram. Tak payah nak kelang kabut, nak kotorkan tangan, pegang dan sebagainya. Ini teknologi baru. Cuma saya minta, jangan ambil baja ni buat uncang teh. Tersilap bancuh.
minum lain macam tengkok ni leha ya. Elok lah dua-dua beranak masuk hospital ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, supaya kita diguna otak. Saya duduk di Felda, masa mula-mula duduk di Felda dulu, saya duduk tengok bapak tiri saya duduk bancuh simen, bukan, bancuh racun. Ambil racun Roundup, campur dengan air, ambil kayu, buh dalam tong racun tu. Penapis muka tak pakai, topeng tak pakai, sembuh suka. Pendidikan zaman 80-an, akhir 70-an, 80-an memang kita tak ada. Seduk tengok mereka duk bancuh racun tu. Lepas-lepas bancuh pula pisau okok daun pula. Tu macam mana tak jadi jantung. Selepas itu baru diajar, kalau nak sembuh kena tengok angin belah mana, supaya semburan racun tadi tak ditembak angin ke muka dia. Kemudian pakai spek mata. Dulu saya duk ingat tu, duk sembuh racun tu dekat pokok kelapa sawit tu. Sembuh pokok tu yang nak buang dia punya pokok tumpang tu. Punya tinggi tu, mai timpa kita balik. Kesan dia. Jangka masa panjang baru jadi buah pinggang rosak, buah pinggang hancur. Serupalah anak-anak kita yang duk main api, adik-adik kita yang duk main api, cari pendapatan dengan main api kat Som. Pernah tengok orang main api? Dia bakar kayu, pusing. Kita pun tengok, oh yeah, bravo, awesome. Kemudian dia bubuh minyak gas, minyak tanah, menyembur-nyembur. Oh yeah, kita seronok. Cuba kita tengok, dalam mulut dia ada lagi tak minyak gas? Ada lagi tak baki minyak tanah dalam mulut dia? Lepas tu apa dia buat? Dia telan. Apa jadi pada paru-paru dia? Hancur tau. Jadi akak-akak yang mana ada anak-anak tu nasihat lah, pergi main kerja lain banyak. Tak payahlah nak tunjuk hebat, lah mulut terbakar. Dalam ni rosak ni kat Som. Pasal duk telan setitik dua titik sehari minyak tanah pun boleh jadi rosak paru-paru. Sebab tu ada orang yang bunuh diri minum minyak tanah. Dia bunuh diri dia. Salah satu alat untuk membunuh diri ialah telan minyak tanah. Telan tak mati pula dah. Diselamatkan. Tuan-tuan dengar ada orang tu nak bunuh diri, dia diselamatkan. Dia saman orang yang selamat. Orang nak bunuh, orang selamatkan pula. Celakui betul. Dia telan minyak tanah, orang selamatkan dia, masuk hospital. Sekarang dia menderita sakit akibat telan minyak tanah, dan dia salahkan orang yang selamatkan dia. Inilah dunia, tuan-tuan. Okey, sebab tu dulu ada orang telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya nak bunuh diri. Saya frust dengan hidup. Saya nak bunuh diri, Ustaz." Saya tanya cadangnya bila tu nak bunuh diri tu? Ustaz ni bukan, saya bukan main-main tau. Saya pun tak main-main. Saya tanya cadangannya bila, di mana nak buat. Sebab saya nak pergi tengok. Kalau boleh saya nak buat live. Ustaz, saya bukan main-main tau. Saya pun tak main-main. Saya nak tengok macam mana cara awak mati. Bukan senang tau. Bila cadang nak bunuh diri tu? Terus dia letak telefon. Sampai sekarang tak bunuh diri. Sebab tu orang yang nak bunuh diri ni kita tanya, bila boleh buat date tak bila cadang? Kita nak datang ramai-ramai nak tengok ni. Mengada-ngada, tuan. Gatai nak bunuh diri macam tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Baik. Maka bumi mengembalikan keberkatannya daripada segala tanam-tanaman yang di atasnya. Bila mati saja Ya'juj dan Ma'juj, maka datanglah fasa yang seterusnya. Fasa di bawah pemerintahan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan aman dan makmur. Thumma yuqalu lil ardi,
akhriji samarataki waruddi barakataki fa yauma idzin ta'kulul isabah minar rummanah wa yastazilluna biqahfiha wa yubaraku fir risli hatta innal fi'ama minan nas la yaktafuna bil laqhah minal ibil wa innal qabilah la yaktafun bil laqhah minal baqar wa innal fakhdha la yaktafuna bil laqhah minal ghanam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada sudah bersih bumi daripada kotoran Ya'juj dan Ma'juj, maka dikatakan dan disuruhkan daripada pihak Allah kepada bumi, hai bumi, keluarkan olehmu dan tumbuhkan buah-buahan engkau yang dimakan oleh manusia, seperti buah delima, buah tin, anggur, zaitun dan lain-lainnya. Dan kembalikan olehmu akan keberkatan kamu, yakni keluarkan banyak-banyak dan menjadi mewah dan subur. Maka pada hari ini boleh memakan oleh satu kumpulan orang ramai daripada sebiji delima, dan mengenyangkan serta memuaskan nafsu makannya itu hanya dengan sebab sebiji delima sahaja menjadi besar, subur dan eloknya, hingga kulit buah delima itu boleh bernaung orang di bawahnya daripada panas cahaya matahari. Besar mana ni buah delima ni, sampai boleh orang tumpang berteduh. Sekarang buah delima kita ni mai hak kecut, lempar kepala orang benjol. Bayangkan nanti berapa ramai boleh makan sebiji dia. Sekarang keberkatan bumi ni Allah simpan. Allah simpan. Dekat-dekat nak kiamat dia terbit semua hak hebat-hebat ni. Baik, kemudian dan diberkatkan Allah pada susu binatang, hingga bahawasanya satu kumpulan daripada manusia memadai mereka itu dengan sekali perah daripada susu lembu, susu unta betina. Itulah hal yang berlaku, keberkatan yang dimakan oleh binatang daripada bumi yang sangat subur, dan bagus apa juga yang tumbuh daripadanya. Sabda Nabi lagi, dan bahawasanya satu kabilah cukup minum susu daripada seekor lembu, dan bahawasanya satu jemaah yang kecil cukup minum susu daripada seekor kambing biri-biri. Besar mana gamuk ya? Yang ni tak jadi lagi ni. Lambat lagi Ustaz no? Kiamat lambat lagi kot. Tak jumpa ke ni? Masa boleh enjoy tengok konsert, silakan. Tengah tengok konsert mati. Gatai. Nak buat konsert tak habis-habis. Ya. Nyanyi sonok tak habis-habis. Baik, inilah halnya daripada setahun ke setahun Nabi Isa memerintah, hidup dalam keadaan makmur, limpah, mewah, makan, minum. Dan selepas itu Nabi Isa wafat. Dia mati. Tak lama lepas dia mati, apa jadi? Anak-anak kehilangan ibu, anak-anak kehilangan induk, pakat lari semua. Macam kita sekarang, mak dah mati, kampung pun tak balik, tak jumpa dah adik-beradik, jarang jumpa. Dulu waktu ayah dan mak ada, sikit-sikit berkumpul, raya balik. Bukan kata raya puasa, raya Pongal mau balik. Pasal mak ada, ayah ada. Bila mati dua-dua ni, cuba tengok rumah, berapa banyak yang tinggal kosong. Tak balik dah, tinggal dah. Orang isap dadah masuk, hantu tumpang tidur. Begitulah Nabi Isa mati. Apa jadi pada pengikut dia? Setengah jadi kafir, setengah jadi beriman. Dan itu adalah tanda kiamat yang besar bila Nabi Isa mati.
Sebab selepas Nabi Isa mati, ada penghabisan untuk orang yang beriman. Mukmin habis mati dengan ditiup angin. Ada halnya mukmin mati semuanya pada akhir umur dunia, apabila hampir sangat kepada kiamat. Diutusnya Allah mengambil nyawa sekalian orang beriman. Bila Nabi Isa mati, pecah dua, seorang beriman, seorang tak beriman. Maka Allah datangkan angin. Fabainama hum kadzalika idh ba'atsallah rihan faqabadat ruha kulli mu'min. Maka di dalam antara orang-orang itu hidup dalam mewah, cukup makmur, ada pula yang menjadi kafir. Bila Nabi Isa mati, tiba-tiba diutuskan Allah angin yang lemah lembut bertiup di atas muka bumi. Maka tiada seorang daripada yang beriman, walaupun sedikit imannya, akan mati bila terkena angin tersebut. Wa yabqa sairun nas yataharajuna kama yataharajul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Dan tinggallah sekalian manusia yang kafir, yang berbaka mereka itu semacam berbaka segala binatang keldai. Bersuka mereka di jalan raya dengan segala perempuan, masing-masing yang membaka perempuan di merata-rata jalan. Tiada lelaki malukan perempuan, tiada perempuan malukan lelaki, dan tiada malukan siapa-siapa. Jadilah seperti binatang, tiada tentu mana-mana bininya. Seperti keadaan manusia sekarang, yang nu tanjak yang ni tanjak yang nu. Dah jadi macam binatang dah zaman tu. Lebih kurang kita lah. Maka atas mereka itulah berdirinya kiamat. Dalam mereka berseronok-seronok, bersuka-suka. Kiamat datang, maka terjadilah huru-hara kiamat. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib. Itulah dia tuan-tuan, rentetan daripada keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan akhir sekali angin yang mematikan sebelum datangnya kiamat. Baik, insya-Allah minggu hadapan kita akan membaca pula sifat-sifat Dajjal. Dan Dajjal tidak akan masuk ke kota Madinah. Itu adalah kuliah kita tentang kiamat pada minggu hadapan, insya-Allah. Besok kita akan belajar tentang tafsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah takut bila saya berpakaian macam ni, Kak Som. Sebab sebelum saya pakai macam ni, Kak Som pun tiap-tiap hari pakai face mask. Jadi doktor tak bagi saya kena cahaya matahari pada seluruh kulit saya. Jadi saya pakailah macam ini supaya tak kena cahaya matahari, sampailah peluk pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada saya. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.